Waktu saya duduk di Syria, dulu waktu belajar di Syria, bila jumpa bulan Ramadan, kali pertama jumpa bulan Ramadan, nak tengok lah kan, orang sana makan apa, sahur awal ke sahur lewat. Banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria. Syria ni bumi Syam. Dia akan menjadi bukan salah satu, dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti. Syam dan Palestin, tepi-tepi lah. Syria dan Palestin tu akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Ketika Imam Mahdi, masuk Imam Mahdi lah kan, masuk siap-siap, takut tak ada lagi geram. Ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sunyi macam mana Ustaz? Sunyi. Hari ni sibuk tak Makkah Madinah dengan orang ramai? Sibuk. Ratusan ribu, bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Makkah Madinah. Sibuk. Sebentar saja lagi, dari segi masa tuan, tak lama. Dalam masa yang sekejap, bukan 2-3 hari. Tuan-tuan, bahaya zaman hari ni. Sekejap dia update, Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah Surau Damansara, sekali dengan nama surau. Saya nak beritahu benda tu dekat. Kenapa dekat? Itu tajuk lain. Itu kena turai tajuk lain pula. Kenapa dekat? Itu ada huraian dia. Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia, Mekah dan Madinah kesunyian. Sehingga kan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi. Bukan dalam, di luar. Waktu tu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu tu kita akan solat dalam Masjidil Aqsa, wajib. Hari ni tak boleh masuk, ni yang terbaru tak boleh masuk kan. Hinanya umat Islam hari ni. Masjidul Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap, tajuk Sultan Brunei pula panjang dah kan. Bila Sultan Brunei cakap nak kenakan hukuman kepada LGBT, gay dan lesbian, satu dunia kutuk dia. Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia. Tuan-tuan dengar suara mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani. Tapi jangan risau, sudah hampir masanya untuk Islam kembali memerintah bumi ini, insya-Allah. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega, nanti Imam Mahdi perintah mestilah kita sekali. Tidak. Yang fasik, yang munafik, yang lalai akan kekal begitu. Apa bukti dia? Bukti dia ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Dia dibai'ah di Mekah. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar beliau dibai'ah, ini hadis sahih. Hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ma'nawi, tinggi, melebihi hadis sahih. Cara mudah faham.
Hadis Bukhari tinggi tuan-tuan, tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim tinggi. Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi lebih tinggi daripada tu, sehingga mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Bawah pada Quran sikit je. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, fabayi'u, kata Nabi, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Semua akan pergi kan tuan? Ini dalam surau malam ni lah. Orang perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib. Hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Hukum berjihad ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang Badar, merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud. Nabi kata belum wajib. Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat tu nak masuk. Merayu sehingga Nabi pun benarkan. Antaranya Rafi' ibn Khudaij. Merayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah minggu depan, contoh minggu depan Imam Mahdi dibai'ah di kota Mekah, berapa orang yang di depan saya, termasuk saya lah, yang akan pergi? Minggu depan hari apa Ustaz? Soalan. Isnin kerja Ustaz. Minggu depan hari apa Ustaz? Ahad cuti. Tapi rumah tak habis bayar ni Ustaz. Kereta tak habis bayar lagi. Anak tak ada yang berkahwin lagi. Anak kahwin semua dah Ustaz, cucu tak dapat lagi. Minggu depan Ustaz, jadual SP dah 160,000 Ustaz. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun. Yang berani, yang kuat iman mereka. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Ustaz, zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz, zaman dulu tak ada komitmen, tak ada simpanan banyak-banyaknya. ASN 200,000 Ustaz kami buat. ASB 300,000. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan Abdul Rahman ibn Auf, siapa kaya? Tuan-tuan, kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman ibn Auf, dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau. Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman ibn Auf. Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman dipecahkan dengan penukul besi, kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu. Emas wafer 10 gram, emas dinar 1 gram, 5 gram. Sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau. Seribu ekor unta yang syarat dengan emas dan perak. 1000 ekor unta tuan-tuan. Tuan-tuan ingat seekor unta bawa sekilo ke?
1000 ekor unta yang syarat dengan barang-barang perniagaan milik Abdul Rahman ibn Auf masuk dalam kota Madinah, berdebu satu Madinah. Sehingga Aisyah tanya, kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah? Orang pun jawab, barang dagangan Abdul Rahman 1000 ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah. Maka mencabar Sayyidatuna Aisyah, seandainya diinfakkan pada jalan Allah, maka itu yang lebih baik. Harga dia mencecah puluhan juta ringgit. Maka sampai ke telinga Abdul Rahman ibn Auf nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk, sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah, Abdul Rahman ibn Auf telah pun ucapkan, aku sedekahkan kesemuanya fi sabilillah. Masuk lagi tu, berapa ratus ekor unta masih lagi dalam perjalanan untuk masuk sebelum sempat kesemuanya. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah. Zaman lah tak ada dah, tanya di mana dia punya sempadan dia.